tahun ini ada pemilihan, dibuka pencalonan, kawasan-kawasan boleh calon. Dia nak calon presiden, boleh. Nak calon timbalan presiden, boleh. Naib presiden, boleh. AJK, dewan-dewan, pemuda, muslimah, ulama, semua terbuka untuk pencalonan. Syaratnya mestilah ahli PAS dan mengikut semua tata kelola yang dicerakinkan sesaudara. Semua itu sudah ada dalam aturan perlembagaan PAS. Tapi setelah dibuka pencalonan, para perwakilan, para pimpinan di peringkat PAS, di bawah, di kawasan, kalau UMNO dia panggil bahagian, Bersatu dia panggil bahagian, PAS dia panggil kawasan. Setiap parlimen tu satu kawasan. Buat mesyuarat, pilih, mereka mencalonkan presiden orang yang sama, timbalan presiden orang yang sama, naib presiden orang yang sama, 3 orang, tambah lagi seorang, orang yang keempat. Nak pilih 3, calon 4 orang. Maka calon bila dapat surat notis daripada Jawatankuasa PAS Pusat, Jawatankuasa Pemilihan PAS Pusat, 4 orang calon naib presiden itu, seorang tarik diri. Yang tarik diri itu lah ni jual novel. Ada side income. Tuan-tuan boleh beli novel tu, ada jual dekat sini RM25. Siapa tak beli, tak dapat. Kalau dapat nasib baik, boleh dapat tanda tangan penulis novel, Datuk Seri Sanusi. Bila beliau tarik diri, maka tinggallah 3 orang calon nak pilih untuk 3 jawatan. Jadi tak perlulah bertanding. Yang bertanding hanyalah AJK di bawah. Calon ada 23 orang, 22 orang, nak pilih 18. Jadi kerana calonnya ramai, jawatannya 18, pilih. Itu baru ada pemilihan. Tiba-tiba ada orang disebut, PAS ni sama yang macam UMNO. UMNO tak bertanding, tak ada pemilihan. PAS pun tak ada pemilihan. Jadi PAS sama dengan UMNO. Bila masa PAS sama dengan UMNO, oi? Tak sama. Kita buka untuk pertandingan, buka untuk pemilihan. Tak pernah disekat, tak pernah bagi arahan. Tak ada. Nak calon siapa, calon lah. Nak calon Ustaz Derih boleh, calon Yang Berhormat Cikgu Syukri boleh, nak calon Afnan, nak calon Sanusi, nak calon Mamat, nak calon Minah, nak calon Cik Embun, nak calon Cik Mi, bolehlah nama siapa pun, calon lah. Tak pernah disekat. Tapi yang ada hanya satu pencalonan. Dah bila ada satu pencalonan untuk satu jawatan, nak buat pertandingan, buat apa lagi? Takkan dia nak lawan diri dia sendiri untuk berebut satu jawatan. Tu orang panggil gila. UMNO dia buka pencalonan. Orang nak calon presiden UMNO yang baru. Kerana UMNO menganggap presiden yang sedia ada ni presiden yang menanggung liability, yang menanggung beban. Malu orang UMNO dapat presiden macam tu. Malu orang UMNO. Betul tak orang UMNO? Malu tak? Oh, ada orang UMNO sini. Tanyalah mana-mana orang UMNO, kawan-kawan kita juga, bukan orang lain. Malu tak dapat? Dia kata malu. Mengumumkan ketibaan timbalan Presiden PAS Yang Berhormat Datuk Seri Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man. Takbir. Jam saya tutup guru sampai nak ceramah susah. Ya tuan-tuan, sebab apa mereka malu? Sebab mereka ada seorang ketua yang dalam satu himpunan yang besar rasmi peringkat parti berjanji dengan ahli parti, no DAP, no Anwar. Tiba-tiba bila terbentuk kerajaan, dia sanggup berpakat menggadai prinsip parti, berbohong kepada ahli, berbohong kepada parti demi kehendak nafsu sendiri untuk merebut tahta dan melepaskan diri peribadi. Setuju?
Orang UMNO malu ada ketua macam ni. Tiba-tiba ketua yang mereka malu tu diangkat pula jadi timbalan Perdana Menteri. Pi mahkamah, bicara kes, bawa polis rider. Polis tu pun meluat. Tanyalah polis tu. Tadi orang UMNO malu. Lah kita pun malu, tuan-tuan. Orang nombor 2 dalam negara ada kes yang besar, 47 kes, tiba-tiba dilepaskan tanpa dibebaskan. Lepas. Dan yang minta lepas tu pula ialah pihak pendakwa raya. Dia yang bawa kes pergi mahkamah. Dah ada beban membuktikan. Dalam istilah undang-undang dipanggil prima facie. Cukup lengkap dah beban. Nak cukup leban membuktikan ni tuan-tuan, kena ada siasatan polis, bukti yang tu, bukti yang ni, saksi situ, saksi sini, rakaman, keterangan, transaksi, kertas, akaun bank, semua siap dah. Tinggal nak masuk mahkamah, nak cara di mahkamah, dan mahkamah puas hati, ada kes, sila bela diri. Sampai tahap tu, pendakwa raya tarik balik. Saya nak tanya tuan-tuan, sebenarnya pendakwa raya tarik itu sebab dia nak tarik ke sebab ada arahan atas? Yang mana satu? Yang mana satu? Tuan-tuan jawab, bukan saya. Kalau polis cari tuan-tuan. Atas sebab inilah UMNO, dia nak tukar presiden dia. Nak tukar ketua dia, itu hak dia. Yang hampa main kacau kami, pasal apa? Hampa kata PAS sama dengan UMNO. Tak sama, cik oi. UMNO kalah pilihan raya, PAS menang dalam pilihan raya dengan PN. Sama tak? Tak sama. PAS di Kedah menang semua kursi yang bertanding. UMNO kosong telur ayam. Sama tak? PAS menang di Kelantan Terengganu, UMNO wuyup Kelantan Terengganu. Sama? Tak sama. PAS menang di Perlis Lampian, UMNO mati di Perlis. Sama? Tak sama. Ham ngaji sekolah mana yang kata PAS sama UMNO? Tuan-tuan sekalian, kita menunjukkan apa tujuan kita berpolitik. Sebab itu dalam muktamar PAS, program-program, ceramah-ceramah, CD penerangan, sentiasa kita kaitkan tujuan politik untuk kita menjalankan tugas sebagai hamba kepada Tuhan. Menjadi hamba kepada Allah tak lengkap kalau tidak ada kuasa untuk melaksanakan apa yang Allah suruh. Dakwah satu hal, tapi melaksanakan apa yang Allah suruh memerlukan kepada kuasa. Kuasa itu terletak dalam dewan yang namanya Dewan Rakyat. Peringkat negeri namanya Dewan Undangan Negeri. Nak masuk dalam Dewan Rakyat, nak masuk dalam Dewan Undangan Negeri, kena dipilih dalam satu proses namanya pilihan raya. Nak masuk pilihan raya, kena ada parti politik, maka kena ada calon, kena ada pengundi, kena kempen. Semua proses itulah proses untuk melaksanakan perintah Tuhan. Dan tentulah dia berkait dengan dosa pahala. Bila sebut dosa pahala tu tak dihitung di sini, tapi dihitung di akhirat. Maka dia berkait dunia dengan akhirat. Maka tidak ada satu minit pun, tidak ada satu detik pun hidup kita ini terpisah daripada urusan dosa pahala. Termasuk dalam urusan politik, urusan berniaga, urusan berkeluarga, urusan bercakap, urusan bersosial, beranak pinak, apa sahaja, semua berkait dengan dosa pahala.